1.2020959721. Dan pada hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk Ahliah Al-Wujub, iaitu kelayakan sempurna dan kelayakan wajib yang tidak sempurna, kelayakan melaksanakan tugas, dan seterusnya. Yang terakhir ialah kelayakan yang sempurna dibandingkan dengan kelayakan yang tidak sempurna. Okey, pada mulanya kita akan terus kepada kelayakan yang sempurna, iaitu Ahliah Al-Wujub. Ini ahliah kelayakan wajib, iaitu kesesuaian seseorang untuk mengenakan tanggungjawab dan mengambil tanggungjawab atau mensabitkan hak-hak baginya, seperti memperolehi hak bayaran harga ke atas hartanya yang dirosakkan, atau mensabitkan hak yang wajib ke atas mereka, seperti menunaikan tanggungjawabnya membayar harga barang yang dijual ataupun dan gantian kepada pinjaman. Ini bermaksud keahlian ini mempunyai unsur positif dan negatifnya. Kerana apa hal ini berlaku? Kerana unsur positifnya itu kesesuaian untuk memperolehi hak, seperti dia merupakan pemberi hutang. Manakala untuk itu adalah unsur mengenakan kewajipan atau unsur menuntut hutang. Manakala unsur negatifnya iaitu kesesuaian menanggung kewajipan atau tanggungjawab. Contohnya di sini ialah seorang yang berhutang. Itu merupakan unsur-unsur menanggung tanggungjawab atau menanggung hutang. Okey. Di sini asas kelayakan ini ialah kehidupan, dan di situ saya selitkan di situ asas kelayakan ini ialah kehidupan atau kemanusiaan. Okey, setiap manusia sehingga janin dari dalam perut ibunya sekalipun mempunyai kelayakan wajib, iaitu ahli al-wujub. Jadi kelayakan pada pandangan fiqh bermula sejak awal permulaan hidup seseorang, ia menjadi sifat yang sentiasa berada bersama dengan seseorang dan menjadi salah satu sifat kepribadian. Seterusnya kita akan pergi kepada kelayakan wajib yang tidak sempurna. Kelayakan wajib ni ialah kurang, iaitu kesesuaian seseorang untuk disabitkan hak baginya sahaja. Artinya dia hanya dapat bersedia mengenakan tanggungjawab, iaitu dia menjadi si piutang, bukan orang yang berhutang. Kelayakan ini sabit bagi janin dalam perut ibunya sebelum dilahirkan. Sebab kekurangan kelayakan ada dua, iaitu daripada satu segi dia dianggap sebagai sebahagian daripada ibunya, dan daripada satu segi lagi dianggap seorang yang manusia yang tersendiri, terpisah daripada ibunya. Dia bersedia berpisah daripada ibunya selepas kejadiannya sempurna, iaitu apabila dia dilahirkanlah. Dengan sebab itu sabit baginya sebahagian daripada hak-hak yang perlu yang memberi manfaat kepadanya. Kita pergi kepada slide yang seterusnya, iaitu kelayakan melaksanakan tugas, iaitu ahliah al-ada. Kelayakan melaksanakan tugas ialah kelayakan seseorang untuk melakukan atau menjalankan sesuatu tindakan pengurusan menurut cara yang dibenarkan oleh hukum syarak. Kelayakan ini sama erti dengan kewajipan, iaitu meliputi hak Allah seperti sembahyang, puasa dan lain-lain lah. Yang perkara-perkara yang wajib yang perlu kita lakukan, juga meliputi tindakan yang berbentuk perkataan atau perbuatan yang lahir daripada seseorang itu. Umpama je dalam kes sembahyang, apabila seorang itu menunaikannya, maka gugurlah kewajipan daripadanya. Dan apabila seorang itu melakukan kesalahan jenayah ke atas harta orang lain, maka ia terpaksa menanggung kewajipan. Asas bagi sabit kelayakan ini ialah adanya akal atau kebolehan berfikir atau kebolehan membuat perbezaan, iaitu tamyiz. Oleh itu, sesiapa yang sabit ada keahlian menjalankan tugas, maka sahlah ibadahnya seperti sembahyang dan puasanya, serta sah juga tindakan sivil yang lain seperti kontrak. Dan kelayakan ini tidak ada pada janin dan kanak-kanak sebelum mereka mencapai umur mumayyiz. Kerana apa? Dia belum mencapai umur mumayyiz, iaitu 7 tahun. Kedudukan orang gila adalah sama dengan kanak-kanak yang belum mumayyiz, iaitu tindakannya tidak memberi kesan undang-undang. Kontraknya adalah batal walau bagaimanapun. Jika orang gila yang kanak-kanak yang belum mumayyiz tetap dikenakan tanggungjawab harta jika mereka melakukan jenayah atau menceroboh diri dan harta orang lain. Okey, di sini pula saya akan terangkan tentang kelayakan yang sempurna dan kelayakan yang tidak sempurna.
Iaitu kita baru mula ni kita akan terangkan tentang kelaikan yang sempurna. Kelaikan yang sempurna ialah seseorang untuk menjalankan tugas seperti yang ditentukan oleh syarak tanpa perlu bergantung pelaksanaannya kepada persetujuan orang lain, kerana dia boleh buat keputusan dia dengan sendiri tanpa perlu arahan daripada orang lain untuk melakukan satu perkara. Okey, kelaikan ini sabit sebagai seseorang yang telah bermimpi bagi berakal. Kiranya telah bermimpi lah bagi yang berakal, artinya seseorang yang balik lagi bijak. Dan ada ni kelaikan ini, seseorang itu boleh mengadakan semua jenis kontrak tanpa perlu bergantung kepada persetujuan seseorang. Pada pendapat ulama selain golongan Hanafi, kadang-kadang lelaki maupun perempuan mencapai balik apabila ada tanda berikut, iaitu bermimpi. Bagi kaum lelaki, bermimpi apabila keluar air mani. Kadang-kadang haid pula bagi perempuan, ataupun kerana mencukupi umur 15 tahun. Dan ini pendapat yang difatwa dan diamalkan. Abu Hanifah juga menganggarkan umur maksimum bagi balil bagi lelaki ialah 18 tahun dan 17 tahun bagi perempuan. Dan Imam Malik menganggarkan umur maksimum balil ialah 18 tahun, sama ada lelaki maupun perempuan. Ada pendapat yang mengatakan 17 tahun dan masuk ke 18 tahun. Akhir sekali bagi pembentangan saya ialah kelaikan yang tidak sempurna, iaitu mempunyai kelaikan untuk bertindak dalam beberapa perkara tertentu tetapi tidak layak dalam perkara-perkara yang lain. Dengan itu, terhenti kelulusannya ke atas persetujuan orang lain. Keahlian ini sabit pada seseorang setelah umur mumayyiz, iaitu 7 tahun sehingga umur balik. Dan 7 tahun sehingga umur balik iaitu antara yang lingkungan 7 tahun hingga ke atasnya. Oleh itu, orang bodoh atau nyanyuk yang tidak sampai ke peringkat dungu, yakni tidak mempunyai fikiran sama sekali tetapi hanya lemah untuk berfikir dan untuk membezakan sesuatu, adalah dikira sama seperti kanak-kanak yang mumayyiz. Okay, seterusnya kita pergi kepada soalan past year, iaitu 2016. Soalan 2. Soalan 2, sabda Rasulullah SAW bermaksud, sesungguhnya Allah tidak mengambil kira daripada umatku perbuatan tersalah, terlupa dan perbuatan yang dilakukan kerana terpaksa. Antara soalannya ialah A, 2 jenis, kerana bincangkan 2 jenis paksaan dalam kontrak. Manakala B, soalan B, 4 syarat yang mengesahkan suatu paksaan oleh hukum syarak. Dan di sini saya jawapan yang saya lampirkan di sini ialah iaitu pertama, terdapat 2 jenis paksaan yang wujud dalam kontrak, iaitu paksaan sempurna dan paksaan tidak sempurna. Dia ada 2. Dan paksaan sempurna ni adalah contoh kepada bunuh, rosakkan anggota dan sebagainya lah. Dan hukumnya menghilangkan kerelaan dan merosakkan pilihan. Dan kalau paksaan yang tidak sempurna, contohnya adalah ancaman yang tidak mengancam nyawa dan anggota badan. Kerana anggota seluruh badan lah. Hukumnya menghilangkan kerelaan tetapi tidak merosakkan pilihan. Okay, B. Jawapan bagi B ialah yang pertama. Jadi minta 4 jenis. Manakala yang pertama, orang yang memaksa berupaya melaksanakan ancaman. Yang kedua, berat sangka orang yang dipaksa bahawa orang yang memaksa akan melaksanakan ancamannya. Yang ketiga, perkara yang diancam tak tertanggung. Yang keempat, ancaman akan dilaksanakan ketika itu. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Hidayat bin Nordin, pemegang kad metrik yang bernombor 2020973-603. Saya akan membentangkan analisis soalan tahun lepas dan cadangan jawapan tentang kelayakan, iaitu ahliyah selaku pelaku kontrak yang berkaitan dengan peringkat-peringkat kelayakan. Baiklah, saya merujuk soalan Januari 2018 bahagian A soalan 1 dan Disember 2016 bahagian A juga soalan 1. Seterusnya, cadangan jawapan kepada peringkat-peringkat kelayakan. Peringkat
tersebut terbahagi kepada 4, iaitu peringkat pertama ialah peringkat janin, di mana permulaan manusia dalam kandungan sehingga lahir. Ianya merupakan ahliyah wujub naqisah, di mana janin tersebut mempunyai kelayakan untuk menerima hak dan tanggungjawab padanya dari segi syarat serta tidak sempurna. Seterusnya, janin tersebut bukanlah ahliyah al-ada, di mana ahliyah al-ada ialah kelayakan untuk melakukan tindakan atau melakukan perbuatan yang diterima syarak. Seterusnya, janin juga merupakan zimmah terhadap harta, di mana zimmah memberi maksud bebas daripada sebarang tanggungan atau tiada tanggungjawab. Janin juga memperolehi sebahagian hak kerana pensabitan zimmah padanya adalah tak sempurna. Oleh itu, janin tersebut memperolehi hak tetapi tidak dipertanggungjawabkan, seperti sabitlah hak-hak yang tidak mempunyai qabul seperti pusaka, wasiat, manfaat harta wakaf dan sebagainya. Seterusnya, peringkat kedua iaitu peringkat dilahirkan sehingga mumayyiz. Peringkat selepas dilahirkan sehingga hampir mumayyiz merupakan ahliyah wujub kamilah dan bukan ahliyah al-ada, kerana masih lagi tidak mempunyai keahlian untuk melaksanakannya atau kehilangan hak ketika melaksanakannya, maka orang lain perlulah melaksanakannya seperti membayar zakat dan ganti rugi. Jika seseorang anak itu melakukan jenayah terhadap jiwa atau harta hak milik orang lain, maka hukumannya adalah pada hartanya dan bukan pada fizikalnya. Jadi, jika seseorang anak itu melakukan jenayah membunuh atau merosakkan harta orang lain, maka dikenakannya adalah hukuman berbentuk denda atas perbuatannya. Pada peringkat yang ketiga iaitu peringkat mumayyiz sehingga baligh, di mana mereka dapat memahami percakapan dan membalasnya serta dapat memahami maksud akad jual beli dan tahu membezakan antara baik dan buruk. Mereka mempunyai ahliyatul wujub kamilah serta ahliyatul al-ada naqisah kerana akal mereka masih belum sempurna. Mereka boleh melaksanakan tindakan yang bermanfaat kepadanya sahaja seperti hibah, sedekah dan wasiat. Transaksi seperti ini adalah sah tanpa memerlukan kebenaran wali. Mereka tidak boleh kepada perkara yang menyebabkan kanak-kanak itu terkeluar daripada sesuatu hak miliknya seperti berwakaf dan hadiah. Mereka juga boleh kepada perkara yang berkemungkinan memberikan mereka untung dan rugi tapi tertakluk kepada izin walilah. Seterusnya pada peringkat yang keempat iaitu peringkat selepas baligh, di mana bermula daripada waktu ini, waktu baligh, sehingga meninggal dunia berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-6 yang bermaksud, dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Mereka mempunyai ahliyah al-ada kamilah dan ahliyatul wujub kamilah. Seterusnya kita bergerak kepada kesimpulan. Secara rumusnya, peringkat-peringkat iaitu peringkat janin terdiri daripada ahliyah wujub naqisah. Pada peringkat dilahirkan sehingga mumayyiz terdiri daripada ahliyah wujub kamilah. Pada peringkat yang ketiga iaitu peringkat mumayyiz sehingga baligh adalah ahliyah wujub kamilah dan ahliyah al-ada naqisah. Pada peringkat yang keempat iaitu peringkat selepas baligh terdiri daripada ahliyah wujub kamilah dan ahliyah al-ada al-kamilah. Sekian sahaja daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haziq bin Azizan. Nombor metrik 20209599469. InsyaAllah saya akan meneruskan pembentangan ini dan masuk pada topik yang seterusnya iaitu halangan kelayakan. Halangan bermaksud sesuatu yang berlaku ke atas seorang yang menyebabkan seseorang itu hilang kelayakan
ataupun mengubah kelaikannya. Para ulama usul fiqh telah membagikan kepada dua jenis, iaitu yang pertama, halangan yang ditetapkan oleh Allah dan halangan yang diusahakan. Halangan yang ditetapkan oleh Allah ni yang mana seseorang itu tak ada pilihan pun atau tak ada usaha untuk mewujudkan halangan itu. Contohnya macam gila, dungu, pingsan, tidur dan sakit mati. Kemudian halangan yang diusahakan. Yang mana seseorang itu ada usaha untuk mewujudkan halangan tersebut. Contohnya mabuk, safih dan hutang. Kita masuk pada halangan yang ditetapkan oleh Allah. Yang pertama ialah gila. Kita tahu gila tu macam mana. Gila ni sama ada gila sepanjang masa atau sekejap. Dua-dua gila ni akan menyebabkan seseorang itu hilang kelaikan. Dan urusan dia semua batal sebab sama seperti tindakan kanak-kanak yang tidak mumayyiz. Kedua, dungu. Dungu ni kita boleh cakap dia macam cacat kefahaman, lambat. Ini pun batal juga dia punya kontrak dia sebab sama seperti gila tadi, iaitu tindakannya sama seperti kanak-kanak yang tidak mumayyiz. Yang ketiga ialah pengsan. Pengsan ni pengsan dengan tidur ni lebih kurang sebab tak sedarkan diri kan. Cuma pengsan ni dia pengsan secara tiba-tiba lah kan. Kemudian urusan dia dalam kontrak pun batal sebab bila pengsan seseorang tu dia tidak ada kehendak untuk melakukan sesuatu. Sama juga macam tidur. Pengsan dengan tidur ni sama. Kemudian kita masuk kepada sakit mati. Sakit mati ni, maksud sakit mati ni sakit yang melemahkan seseorang itu daripada melakukan kerja yang biasa, dan kemudian sakit ini akhirnya membawa kepada kematian sebelum sakit itu mencukupi setahun dengan syarat tak ada perubahan. Maknanya orang yang sakit yang boleh membawa kepada kematian. Cumanya dia bukanlah tak ada kelaikan, cumanya dia ditegah untuk melakukan dalam beberapa pengurusan. Kemudian kita masuk pada halangan yang diusahakan. Halangan yang diusahakan ni ada 3. Yang pertama, mabuk. Mabuk ni tak kisahlah orang tu mabuk sebab mabuk yang harus ke ataupun mabuk yang satu lagi. Mabuk yang harus ni macam sebab ubat. Yang mabuk satu lagi sebab mabuk yang minum arak, minuman yang memabukkan. Dua-dua mabuk ni dikira batal sebab tiada kehendak yang sejahtera. Yang mengatakan hukum batal adalah ulama Maliki, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, yang mana dari golongan ulama mazhab Hambali. Kemudian kita masuk pada Safi. Safi ni kira kalau mazhab Hanafi mentafsirkan sebagai Safi ni orang yang membazirkan harta, boros dan berkelakuan buruk. Safi ni maknanya dia membuat satu kerja tu berlawanan dengan akal. Hukum Safi ni dia tak beri kesan kepada kelaikan, cumanya dia ditegah dalam beberapa pengurusan. Contoh macam mentadbir harta, tak boleh kan sebab dia mazhab Hanafi kata dia ni membazirkan harta, boros. So dia ditegah lah dalam pengurusan ni. Kemudian yang terakhir adalah hutang. Hutang menurut Imam Malik, Syafi'i dan Imam Ahmad berkata bahawa kodi hendaklah menghalang orang yang berhutang daripada menguruskan hartanya apabila masa pembayaran hutang itu telah tiba, sedangkan hutangnya adalah melebihi nilai seluruh hartanya. So orang yang berhutang ni dia tak hilang kelaikan, cumanya ditegah sebab hutang kan. Kemudian Abu Hanifah pula menyatakan bahawa orang berhutang ni tak boleh ditegah daripada kebebasannya untuk
mentadbir harta. Cumanya dia diperintahkan supaya membayar hutang. Tapi kalau dia tak membayar hutang, dia hendaklah dikurung supaya dia menjual hartanya dan menjelaskan hutangnya. Soalan ni saya ambil daripada soalan Julai 2017 bahagian A, soalan B. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.